أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita teruskan majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Al-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wal Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhi wa talamizatihi bid darain amin. Kita masih lagi dalam babun fi masail tatafarru'u 'anis salam. Babun fi masail tatafarru'u 'alas salam. Bab berkenaan dengan beberapa permasalahan yang bercabang daripada memberi salam. Baik. Faslun fi istihbabil bashasha wa du'a ma'al musafahah. Imam Nawawi mendatangkan satu pasal berkenaan dengan keharusan ataupun tuntutan ataupun dianjurkan untuk al-bashashah. Al-bashashah ni kita menunjukkan wajah yang manis. Kita menunjukkan kita seronok akan kedatangan seseorang tersebut. Kita senyum, menunjukkan kita gembira dengan apabila bertemu dengan dia, dengan saudara kita. Istihbab al-bashashah wa du'a ma'al musafahah, dan juga berdoa, anjuran untuk berdoa ketika mana saling bersalaman, ketika mana berjabat tangan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi bid darain amin. Wa yastahabbu ma'al musafahah al-bashashatu bil wajhi wa du'a bil maghfirah wa ghairiha. Kata Imam Nawawi, dianjurkan ketika mana bersalaman untuk al-bashashatu bil wajhi, itu kita menunjukkan wajah yang manis, wa du'a bil maghfirah, dan mendoakan, saling mendoakan dengan keampunan, wa ghairiha, dan selainnya. Dan apa-apa juga doa yang baik, kita dianjurkan untuk mendoakan kepada ketika mana bersalaman. Sama ada barakallahu fika ataupun Allah yahfazak, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kamu, dan apa-apa juga doa lah yang kita rasa kita sesuai nak baca. Itu dianjurkan ketika mana bersalaman untuk memaniskan muka, menunjukkan wajah yang ceria, dan saling mendoakan dengan keampunan ataupun keberkatan dan sebagainya. Qala rawayna fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada sahih Muslim yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda telah bersabda, berkata kepadaku, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an, jangan sesekali kau meremehkan, la tahqiranna, jangan sesekali engkau meremehkan apapun dari kebaikan.
Al-ma'ruf ni apa-apa kebaikan lah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walau ketika hendak menemui saudaramu dengan wajah yang taliqin, yang ceria, ataupun yang gembira, dengan wajah yang gembira. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap perkara yang baik, apa-apa kebaikan yang kita buat tersebut adalah dikira sebagai sedekah. Sedekah. Dan wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin. Dan di antara perkara yang ma'ruf tersebut, apabila engkau bertemu dengan saudara engkau menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang manis. Itu dianggap sebagai sedekah. Itu sunat. Yang ini sunat untuk kita memaniskan, menunjukkan wajah yang ceria ketika mana bertemu dan juga ketika mana berjabat bersalaman dengan orang yang kita jumpa. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni 'an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal muslimin idza iltaqaya fatasafaha wa takashara biwuddin wa nasihatin tanasarat khatayahuma bainahuma. Mana meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal muslimaini idza iltaqaya, sesungguhnya apabila dua orang muslim, idza iltaqaya, ketika mana mereka bertemu, fatasafaha, dan mereka saling bersalaman, berjabat tangan, wa takashara, takashara maksudnya sengih, iaitu kita senyumlah, senyum, biwuddin, dengan senyum yang ceria, bukan senyum yang buat-buat macam senyum kambing tu. Ini senyum yang menunjukkan yang kita seronok ketika mana bertemu tersebut. Biwuddin wa nasihatin, dan juga ada saling menasihati. Tanasarat khatayahuma bainahuma, maka akan gugurlah dosa di antara kedua mereka. Itu fadilat, di antara fadilat ketika mana kita bersalaman dengan wajah yang ceria, dengan perasaan kasih sayang bersama saudara, maka akan gugurkanlah, maka Allah akan gugurkan, hapuskan dosa di antara kedua mereka. Dalam riwayat yang lain, selagi mana mereka terpisah, selagi itulah dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wastaghfara ghafarallahu azza wa jalla lahumma. Dalam riwayat yang lain, ketika mana dua orang muslim bertemu, muslim ni termasuklah lelaki dan perempuan, termasuk juga perempuan. Fatasafaha, ketika mana mereka bersalaman, wa hamidallaha ta'ala, apabila bersalaman mereka mengucapkan alhamdulillah, wastaghfara, dan saling minta ampun, minta istighfar, saling beristighfar, ghafarallahu azza wa jalla lahum, maka Allah Taala mustajabkan doa mereka, itu Allah Taala akan ampunkan segala dosa mereka. Ini dosa-dosa yang kecil saja. Kalau dosa besar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan gugur melainkan dengan minta yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Adapun dosa-dosa kecil ni, dia ada kafarah dia yang banyak dalam seperti mana dia dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fihi an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min 'abdaini mutahabbaini fillahi yastaqbilu ahaduhuma sahibahu wa yusafihuhu wa yusalliyani 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tughfara dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Riwayat yang lain
daripada kitab Ibn Sunni juga, yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Ma min 'abdaini mutahabbaini fillah." Tidaklah dua orang hamba yang saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, fillahi, yakni kerana Allah, yastaqbilu ahaduhuma, yang mana salah seorang daripada mereka menyambutnya, sahibahu, menyambut saudaranya, fayusafihuhu, dan bersalaman, menghulurkan tangan untuk bersalaman. Fayusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana bersalaman tersebut, berjabat tangan tersebut, mereka sambil bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa lam yatafarraqa, tidaklah melainkan tidak mereka berpisah, hatta tughfara dzunubuhuma, sehinggalah Allah Taala ampunkan dosa-dosa di antara kedua mereka. Ma taqaddama minha, apa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ini dosa-dosa kecil. Itu di antara kelebihan apabila bersalaman, kemudian berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan ampunkan dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang, dosa-dosa yang kecil. Itu riwayat daripada kitab Ibn Sunni, dan tidak disebutkan di sini. Imam Nawawi tak sebutkan di sini status hadis tersebut, sama ada hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Qala wa rawayna fihi an Anas radhiyallahu anhu aidan qala ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin wa faraqahu hatta qala Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dalam riwayat kitab Ibn Sunni juga, yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan seseorang. Ini adat ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagindalah orang yang pertama yang akan menghulurkan tangan untuk bersalam, dan bagindalah orang yang terakhir yang melepaskan tangan daripada orang yang disalam tersebut. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam dengan seseorang, fafaraqahu, dan ketika mana berpisah, sehinggalah baginda mengucapkan ataupun membaca Allahumma atina fid dunya hasanah. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah kami di dunia ni hasanah, akan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat kelak. Wa qina azaban nar, dan jauhilah kami daripada azab neraka. Ini jarang kita dengar. Jarang kita dengar apa yang kita perlu buat ketika mana bersalam. Ataupun sebelum kita nak pisah, kita salam, kita ucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walaupun hadis tersebut daripada kitab Ibn Sunni, dan juga Imam Nawawi tak sebutkan dia punya status hadis tersebut sama ada hadis yang sahih ataupun dhaif, maka atas dasar tafaul ataupun mengikut sunnah, kita amalkan. Walaupun sekali seumur hidup. Baik. Kemudian faslun fi karahati hanyi zuhri li ayyi ahadin wa fi ayyi halin. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan satu pasal berkenaan dengan makruh untuk kita membongkokkan badan. Kita menundukkan sedikit badan kita ke arah orang yang kita bertemu tersebut. Li ayyi ahadin, kepada sesiapa pun. Wa fi ayyi halin, pada waktu apa pun. Hukumnya makruh untuk kita membongkokkan badan sebagai menghormati orang tersebut. Tak perlu untuk kita bongkok, hanya sekadar salam seperti biasa,
ataupun kalau tak boleh salam, kita letakkan tangan di dada kita. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau nak bongkokkan badan itu makruh. Wa yukrahu qala wa yukrahu hanyu dhahri fi kulli halin li kulli ahadin. Makruh untuk membongkokkan badan. Jadi belakang kita lah, kita bongkokkan sebagai hormat fi kulli halin, pada setiap keadaan, likulli ahadin, pada sesiapa pun, tak kiralah apa pangkat dia sekalipun, hukumnya makruh membongkokkan badan kepada dia. Wa yadullu alaihi ma qaddamnahu fil faslain al-mutaqaddimain min hadis Anas. Dalil dia apa? Seperti mana yang kami telah sebutkan, ini mana disebutkan pada dua fasal yang telah lalu, yang kita telah baca dalam dua fasal pada majlis yang lepas, daripada hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa qawlihi ayanhani lahu, yang mana seorang lelaki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu dibuat ketika mana bertemu seseorang, bertemu saudaranya. Ayanhani lahu, dia tanya, adakah saya perlu membongkokkan badan kepada dia? Qala la, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tak payah, tak perlu untuk membongkokkan badan. Wa huwa hadisun hasan, dan itu adalah hadis yang hasan, yakni hadis yang level status dia kedua daripada hadis yang sahih. Yakni hadis yang sahih juga, cuma level dia bawah sikit daripada hadis yang sahih. Kama zakarnahu, seperti mana kami telah sebutkan. Walam ya'ti lahu mu'aridun, dan tak ada dalil yang lain yang membangkang ataupun yang menolak hadis tersebut. Maksudnya hadis tersebut satu-satunya hadis yang melarang ataupun yang tak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membongkokkan badan kepada orang lain. Fala masira ila mukhalafatihi, dan tidak ada dalil yang lain yang boleh yang menyalahinya. Wala taghtarra bi kasrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghairihima min khisalil fadli. Dan kemudian kata Imam Nawawi lagi, wala taghtarra, dan janganlah kamu taghtar, yakni terpedaya, bi kasrati man yaf'aluhu, dengan ramainya orang yang melakukan perkara tersebut, yakni mendukkan, membongkokkan badan ke orang lain sebagai tanda hormat. Jangan terpedaya, jangan terikut-ikut, jangan tertipu, maksudnya. Mimman yunsabu ila ilmin, kepada mereka, walaupun mereka tersebut mereka yang dinisbahkan sebagai orang yang ada ilmu, atau salahin, ataupun orang yang ataupun di salah, orang yang baik-baik, wa ghairihima, dan selainnya, min khisalil fadli, yang daripada orang yang baik-baik, orang yang ada keilmuan yang tinggi. Walaupun mereka melakukan perkara tersebut, maka kata Imam Nawawi, jangan terikut, jangan terpedaya dengan akan perbuatan tersebut. Fa innal ittila innama yakunu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya tidak, yakni mengikuti yang sebenar-benarnya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita mengikut yang sepatutnya kita ikut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menundukkan, membongkokkan badan baginda sallallahu alaihi wasallam ke arah orang lain. Okey, baik. Kita masih lagi dalam Puan Kamariah, kita masih lagi dalam babus salam, kitab salam, iaitu pada faslun fi karahati hani dhahri, yakni makruh untuk menundukkan badan, membongkokkan badan ke arah orang lain pada sesiapa pun. Baik. Iaitu dalam kitab salam, kitab salam wal istizan wa tashmitil atis wa ma yata'allaqu biha. Baik. Kerana sesungguhnya yang kita perlu ikut, tidak yang sebenar-benarnya adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain tak buat, maka patutnya kita jangan ikutlah. Kalau orang lain buat yang selain pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ikut. Qala Allah Ta'ala
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul," dan apa-apa yang didatangkan, yang dikabarkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, maka ambillah dia, maka ikutlah dia. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarangnya, anhu fantahu, maka hendaklah kamu berhenti dari melakukannya. Wa qala ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Firman Allah, hendaklah orang, فليحذر الذين يخالفون, yani berhati-hatilah, yani menjauhilah orang yang menentang perintah Allah, yang menyalahi perintahnya, an tusibahum fitnah, supaya tidak ditimpakan fitnah, atau yusibahum azabun alim, ataupun ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Disebabkan apa? Sebab menyalahi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ataupun seperti mana telah di firman Allah Subhanahu wa taala. وقد قدمنا في كتاب الجنائز عن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ما معناه اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Telah kami sebutkan dalam kitab Al-Janaiz, Imam Nawawi telah sebutkan dalam kitab yang pada kitab Al-Janazah, berkenaan dengan jenazah, yang mana beliau menakalkan satu kata-kata daripada Al-Fudail, Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, seperti mana yang disebutkan oleh beliau, ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan-jalan. Turuq ni jamak kepada tariq, yani jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebenaran. Wala yadurruka qillatus salikin, dan janganlah kamu ataupun wala yadurruka qillatus salikin, maksudnya janganlah kamu risau, maksudnya lebih kurang macam tu. Wala yadurruka qillatus salikin, dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan tersebut, yakni jalan kebenaran. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan jangan sesekali engkau mengikut jalan-jalan kesesatan. Wala taqtarra bi kasratil halikin, dan jangan kamu terpedaya dengan ramainya orang yang mengikuti jalan kesesatan tersebut, al-halikin, orang yang binasa tersebut. Contoh macam ni lah, kita tengok di masjid orang sikit, di tempat-tempat maksiat orang ramai. Maksudnya lebih kurang macam tu. Jangan kamu risau, walaupun sedikit orang di tempat tersebut mengikuti jalan tersebut, ikutlah juga, sekalipun sedikitnya orang yang mengikuti jalan tersebut. Dan jangan kamu terpedaya dengan ramainya orang yang mengikuti jalan-jalan yang sesat, yang binasa. Wabillahi taufiq. Baik, itu jelas. Yakni walaupun seseorang tersebut kita hormat, kita sayang dan sebagainya, makruh untuk membongkokkan badan ke arah dia. Hanya sekadar perlu bersalam, ataupun kalau lama tak jumpa, kita peluk dan cium pipi dia. Tak perlu untuk membongkokkan badan. Kalau tak boleh salam, kita hanya letakkan tangan di dada kita. Itu yang lebih baik untuk dilakukan. Baik. InsyaAllah kita akan sambung. Cukup sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, berkenaan dengan sunat ataupun anjuran untuk kita berdiri
apabila menyambut seseorang yang ada kedudukan, orang yang ada keilmuan, orang yang dihormati, hukumnya sunat untuk kita berdiri sebagai tanda menghormatinya tanpa perlu membongkokkan badan. InsyaAllah pada majlis akan datang, pada esok insyaAllah pada waktu yang seperti biasa pukul 10 pagi dan kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul af. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang sebagian kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada tersasul, terkasar bahasa, mohon diperbetulkan. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومزاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada yang mengikuti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan rahmati majlis kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.